Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum? Sabahal khair. Bersama lagi kita dalam mata pelajaran fiqh bagi tahun 2 bersama Ustaz Muhammad Syukri bin Muhammad. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah sekalian, jadi pada pelajaran-pelajaran yang lepas kita telah mempelajari al-wahdatul ula, iaitu berkenaan bersuci. Seterusnya kita belajar berkenaan wuduk, dan minggu lepas kita belajar berkenaan sembahyang. Walau bagaimanapun dalam tajuk as-salah ini kita tidak sempat untuk habiskan keseluruhan pelajaran kita, kerana dalam tajuk ni terlalu panjang untuk kita bincangkan, untuk kita ulang kaji. Baik, hari ini kita akan sambung pada halaman 40, iaitu ad-darsul khamisu al-wuqufu ala makanin tahirin. InsyaAllah kita akan tamatkan pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan insyaAllah kita akan buat latihan saja. Okay, kita langkah. Baik, pada minggu yang lepas kita belajar dalam bahagian al-wahdatus salisah as-salatu wa ma yata'allaqu biha. Kita telah mempelajari syarat-syarat sah sembahyang, yang mana syarat-syarat sembahyang ni terdapatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertamanya taharatul badani minal hadasil asghari wal akbari, suci tubuh badan daripada hadas kecil dan hadas besar. Setelah Ustaz uraikan minggu lepas, sekiranya tak sempat untuk menonton pada minggu yang lepas, Ustaz ada upload dalam YouTube. Boleh tengok dalam YouTube Ustaz. Yang keduanya taharatul badani wasaubi wal makani minan najasati, sitrul aurati, istiqbalul qiblat, dukhulul waqti. Baik. Yang lepas kita hanya belajar syarat yang pertama saja. Syarat yang kedua iaitu suci berbadan, pakaian dan tempat ni kita nak masuk dalam minggu ni. Okay, insya-Allah sambung Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamisu al-wuqufu ala makanin tahirin. Yajibu ala kulli minal musallina wal musalliyati al-wuqufu ala makanin tahirin. La tasihhu as-salah bimakanin najisin, fala yulamisu ba'da badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw sujudin. Fataharatu al-makani 'anil najasati syartun li sihhati as-salah. Okay. Bagaimana yang telah kita pelajari dalam pembelajaran yang ini, kita belajar untuk sah sembahyang antaranya mestilah berada di tempat yang suci, tempat yang bersih. Berada di tempat yang bersih. Yajibu ala kulli muslim, kulli minal musallin, wajib ke atas mana-mana orang sembahyang, sama ada lelaki atau perempuan, wajib berada di tempat yang bersih. Yang keduanya, la tasihhu salah, tidak sah sembahyang kita sekiranya kita sembahyang di tempat yang ada najis, terdapatnya najis. Yang ketiga, fala yulamisu ba'da badanihi aw libasihi najasatun fi qiyamin aw qu'udin aw sujudin. Tidak boleh bersentuhan walaupun sebahagian daripada badan kita ke pakaian kita ke dengan najis, sama ada kita dalam keadaan berdiri, duduk ataupun sujud. Walaupun terkena hanya sebahagian, tak kena tangan kanan, tangan kiri, tangan kanan tak kena, tetap batal sembahyang. Tak kena seluar je, tak kena pun kulit kita, tetap batal sembahyang. Tak, sama ada masa kita diri ke, duduk ke, sujud ke, tetap batal sembahyang. Yang keempat, fataharatul makani 'anil najasati syaratun li sihhati solah. Maka menyucikan tempat kita, tempat sembahyang kita tu daripada najis adalah salah satu syarat
bagi sah sembahyang. Seterusnya, ad-darsus sadisu, pembelajaran yang keenam. Satrul aurati, menutup aurat. Yajibu 'alal muslim satrul aurati fi shalah. Wajib ke atas orang Islam menutup auratnya dalam sembahyang. Bahkan luar sembahyang pun wajib kita tutup dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Nah, sama ada di luar rumah bagi wanita kena pakai tudung ataupun tutup seluruh tubuh badan melainkan tapak muka dan tapak tangan dan muka kita. Nah, bagi perempuan. Dan begitu juga bagi lelaki. Auratir rajuli ma baina surratihi wa rukbatayhi. Aurat lelaki di antara pusat dan kedua lutut dia. Ni aurat sembahyang. Dah, kalau gitu bolehlah kita sembahyang tak pakai baju kan? Boleh kan? Boleh tu boleh, tapi kita ini orang Islam, kita belajar akhlak. Nak akhlak. Sedangkan apabila kita nak pergi ke sekolah, nak pergi ke Maidin ke, nak pergi ke shopping mall mana-mana, kita akan memakaikan pakaian kemas, bersih, wangi. Tapi apabila kita nak berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika sembahyang, kita pakai ala kadar saja. Ala kadar saja. Tu tak patut. Sepatutnya kita pakaian untuk kita berhadapan dengan Allah Taala yang pakaian yang paling terbaik. Faham? Namun aurat dia tetaplah daripada pusat hingga ke kedua lutut. Ketiga, auratul mar'ah al-hurrah. Aurat bagi wanita yang merdeka. Maksud wanita yang merdeka ni bukan hamba lah. Bahasanya pada zaman sekarang ni tak ada hamba. Jami'u badaniha, keseluruhan tubuh badan dia, melainkan wajah dia dan kedua tapak tangan. Itulah aurat perempuan. Yang keempat, fala tasihus salah, tidak sah sembahyang illa melainkan dengan bisatril aurati, menutup aurat, bilibasin tahirin, dengan pakaian yang bersih. Tak jadi kita tutup aurat kita tapi pakaian kita ada najis. Tak jadi. Sebab ini berkaitan dengan pembelajaran kita yang lepas, itu suci tubuh badan, pakaian dan tempat sembahyang. Pakaian tu yang penting. Seterusnya, ad-darsus sabi'u, istiqbalul qiblah, iaitu menghadap kiblat. Yajibu 'alal muslim istiqbalul qiblati fi shalah. Yajibu 'alal musalli fi Makkah istiqbalu 'ainil Ka'bah. Wa la tasihhu salatuhu idza kharaja an muhazatil Ka'bah bi ba'di badanihi. Wa yajuzu lil musalli tarka istiqbalil qiblah fi halataini, fi syiddatil khauf an-nafilah fi safari 'ala rahilah. Pelajaran yang ketujuh berkenaan menghadap kiblat. Wajib ke atas orang Islam menghadap kiblat dalam sembahyang. Wajib. Maknanya kalau kita dah ikut kiblat, batallah sembahyang kita. Yang kedua, wajib ke atas orang yang sembahyang di Mekah. Ni cerita di Mekah. Orang yang sembahyang kat Mekah menghadap Ainil Ka'bah, bentuk Kaabah tu. Kena menghadap bentuk Kaabah itu. Wala tasihus salatuhu, tak sah sembahyang dia iza kharaja, apabila terkeluar ataupun lari sikit an muhazatil Ka'bah, daripada sudut Kaabah tu. Bi ba'di badanihi, dengan sebahagian tubuh badan dia, walaupun gerak tubuh badan sikit je, berpaling daripada bentuk Kaabah tu, telah menyebabkan batal sembahyang dia. Di Mekah kena kiblat betul-betul bentuk Kaabah tu. Ini Kaabah, bentuk Kaabah. Ni orang duduk Mekah. Duduk Mekah. Kalau kita ni
kat Malaysia kita telah diajar oleh ulama-ulama kita ini menghadap mengikut arah matahari. Arah matahari terbenam ke terbit. Allahu Akbar. Seterusnya, wa yajuzu lil musalli, dan diharuskan bagi orang yang sembahyang meninggalkan kiblat dia dalam dua keadaan. Boleh tengah-tengah sembahyang kita nak berpaling kiblat, tapi dalam dua keadaan. Ketika mana? Fi syiddatil khauf, ketika bersangatan takut. Takut sangat-sangat nak ada ular ke, ada gajah mari ke, boleh lari. Habis tak yakin masa tu bukan setakat tinggal kiblat, tinggal sembahyang terus dah kalau terlampau takut. Seterusnya an-nafilah, ni sembahyang sunat fi safari ala rahilah. Kalau sembahyang sunat boleh kita berpaling kiblat, tapi masa tu dalam keadaan kita bermusafir di atas tunggangan kita dah. Naik kuda contohnya. Naik kuda, kita nak main sunat, tiba-tiba kuda pusing kiri, pusing kanan, tidak mengapa. Seterusnya ad-darsus sami dukhulul waqti, berkenaan masuknya waktu. Wajib ke atas orang-orang sembahyang ni kena tahu masuk waktu bila-bila. Okey. Yang pertama waktu zuhur. Waktu zuhur ni bizawali syamsi. Dengan tergelincirnya matahari. Di tengah-tengah tu tergelincir sedikit matahari. Itu bermakna telah masuk waktu zuhur. Yang keduanya dukhulu waqti salatil asr bi ziyadati dhilli limisliha. Masuknya waktu asar dengan bertambahnya bayang-bayang ni. Bayang-bayang ni pokok ni dua kali ganda. Jadi dua kali ganda, lebih sikit. Jadilah dia ni waktu asar, dan tamatlah maknanya waktu zuhur. Yang ketiga, dukhulu salatil maghrib bi ghurubi syamsi. Masuknya waktu maghrib setelah terbenamnya matahari. Masa matahari terbenam tak ada dah bentuk matahari, ada cahaya-cahaya saja, itu telah menandakan masuk waktu maghrib. Yang keempat, masuknya waktu solat isyak bi riyabi syafaqil ahmar, setelah hilangnya cahaya-cahaya merah tadi. Cahaya-cahaya merah ni hilang belaka dah, matahari turun dah, tinggal cahaya-cahaya je. Setelah cahaya-cahaya ni hilang pula, jadi masuklah waktu isyak. Yang kelima, wa dukhulu salatil fajri bi tulu'i fajris sadiq. Masuknya waktu subuh dengan terbitnya fajar sadiq. Fajri sadiq. Ni Ustaz terang dalam kelas. Panjang pun nak terang sini. Jadi boleh tengok dalam buku masing-masing. Ustaz rasa Ustaz ada bagi catatan, tak silap Ustaz. Kita terus pada pembelajaran terakhir, al-wahdatur rabi'ah, mubtilatis salah. Ad-darsu awwal. Ada satu semuka ni je yang tajuk akhir ni. Perkara yang membatalkan sembahyang, mubtilatis salah. Yang pertamanya al-kalamu, bercakap-cakap masa sembahyang, batal. Al-harakatul kasirah, buat pergerakan yang banyak, bukan pergerakan yang rukun, bukan rukun fi'liyah, yang luar daripada rukun fi'liyah. Contohnya tebuh nyamuk, garuling, betulkan pelekat, korek hidung. Yang seterusnya inkisyaful aurati, mendedahkan aurat, bukan terdedah. Kalau angin tiup, kita derah-derah tutup sengaja. Tapi ni saja-saja selok kain di beti biar nampak pusat. Ni menyebabkan batalnya sembahyang. Seterusnya al-akalu, makan. Tengah-tengah sembahyang ada snack dalam kocek, makan, batal sembahyangnya. Asyurbu wa ghairiha, minum dan selainnya. Tengah-tengah nak sujud, nampak ada air terimbang tadi dah habis ada segelas, duk minum, batal sembahyang. Istidbarul kiblah, berpaling dari kiblat. Berpaling daripada kiblat. Oleh kerana kiblat kita ni bertentangan dengan TV. Dalam masa sama, waktu maghrib tu ada drama sedap, jadi kita paling
kiblat kita itu tak menghadap ke TV. Ini berpaling kiblat asal dia. Jadi terbatal lah sembahyang kita. Seterusnya hudusun najasati, terjadi je najis, ketuk ke berok ke nak ketuk lah biasanya. Ni menyebabkan batal nak. Yang terakhir al-hadas, berhadas, sama ada hadas besar ataupun hadas kecil. Nah, tengah-tengah sembahyang keluar mani, batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia berhadas besar. Diwajibkan dia untuk sembahyang, perlu dia mandi wajib terlebih dahulu. Sekarang itu saja daripada Ustaz. Ma'assalamah wa ilal liqa'.